Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi di YouTube channel saya. Nama saya Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Inilah WhatsApp saya. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu ingin menempah buku saya. Sebab saya tengok masa semakin dekat, saya boleh hantar buku ke kilang pencetak untuk dicetak. Jadi sekarang masanya untuk kamu menempah dan mesti buat sekarang. Sebab apabila buku itu sudah dihantar, maka di sini saya akan bersiap sedia untuk memuat naik video-video untuk mengajar kamu. Jadi video-video saya yang akan datang selepas saya hantar buku ke rumah kamu, video-video yang akan datang semua berkenaan dengan buku saya, dari bab 1 hingga bab yang terakhir. Dan buku itu semua latihan, penuh dengan latihan, tetapi ada penjelasan. Bukunya topikal. Setiap bab ada latihan, tetapi selepas saya buat penerangan. Dan buku itu ada jawapan, disediakan jawapan. So sebenarnya buku itu adalah buku untuk belajar sendiri, tetapi saya akan memuat naik video-video untuk membantu supaya kita serentak, sama-sama kita bergerak dan kita habiskan buku dari bab 1 hingga bab yang terakhir. Baiklah, jangan lupa WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Sila WhatsApp saya sekarang. Baik, saya ke bab ke 138. Dan bab ini dibuat kerana permintaan subscriber yang tidak faham tentang have, am, is. Dia masih tidak faham, dia masih keliru. Dan saya sendiri sewaktu mengajar tidak pernah fikir bahawa ada pelajar, ada subscriber atau ada orang yang tidak tahu. Jadi apabila ditanya soalan ini, baru saya sedar mengapa saya tidak pernah fikir begitu. Jadi terima kasih kepada subscriber ini kerana memberi saya peluang untuk mengetahui bahawa ada begitu banyak, mesti ada banyak pelajar atau subscriber yang masih tidak tahu, masih berasa keliru. Jadi di sini saya sangat gembira hari ini untuk menyampaikan bab ini dan membuat kamu tidak berasa begitu keliru, dan sebenarnya dia ada penerangannya sendiri. Jadi subscriber saya bertanya, I have dan he has. Di belakang masihkah kita tambah am atau is? Contoh, I have am atau he has is. Dan kamu boleh tengok di sini saya cakap tidak boleh. Dari segi tata bahasa memang itu salah. Saya buat ini semua untuk tunjukkan kamu. Mula-mula saya tunjukkan I have am. I have am tidak boleh, tetapi have dan am pisahkan boleh. Contoh, I have a pencil, I have eaten already. Seperti saya pernah mengajar kamu, have digunakan untuk have, kamu tahu. Mula-mula have digunakan untuk I, you, we, they. Sama juga I have a pencil, we have a car, they have a car, you have a car, you have a pencil, boleh. Maksudnya kepunyaan. Contohnya I have a car, maksudnya I have a car, saya mempunyai sebuah kereta, saya mempunyai sebatang pensel. Di sini I have eaten already. Have juga digunakan untuk memberitahu orang lain secara bertulis atau secara bercakap, bertutur. Sama ada kita tulis already atau tidak, itu tidak penting. Pokoknya perkara itu sudah dibuat dan kita boleh tengok kesannya. Kita boleh tengok bahawa kerja itu sudah siap, itu sahaja. Dan kita tidak sebut bila, kita tidak sebut kemarin atau 2 hari lalu, tidak sebut. Hanya sebut perkara itu siap, sudah siap.
M digunakan untuk tiga situasi yang berlainan. Situasi yang pertama untuk nama. I am a teacher untuk orang. M, is dan A sama satu keluarga. M digunakan untuk I, is digunakan untuk he, she, it, A digunakan untuk you, we, they. Dan dia sama juga. Kalau saya cakap it is, maka saya boleh cakap it is a cat, binatang. It is a pencil, benda. It is a river, tempat. Tapi I mesti orang. I am a teacher. Itu saja. I'm a woman, I'm a man. Situasi yang kedua kita gunakan M ialah kita tambah ing kepada perbuatan. Dan apabila kita tambah ing, am eating, maksudnya kita sedang membuat sesuatu kerja semasa kita sedang bercakap. Maksudnya sekarang. Jadi sama ada kamu ada gunakan now dalam percakapan atau penulisan, itu tidak penting. Pokoknya M, is dan A. Jikalau belakangnya kita tambah ing kepada perbuatan, maksudnya perkara itu sedang berlaku. Oke? Dan nomor 3, I am hardworking. Kita gunakan M, is atau A, belakangnya sifat nama. Sifat nama contoh rajin, malas, cantik, sibuk, semua boleh. Tinggi atau pendek atau kurus, semua boleh. Asal dia adalah sifat nama atau perkataan yang menggambarkan sibuk, gembira, sedih, cantik, tinggi. Hadapannya mesti ada M, is ataupun A. Jadi it is cute, comel. She is beautiful, cantik. I am hardworking, rajin. Jadi I have a pencil salah. Sebab apa? Kalau ada have, dia tidak ada M. Kalau ada M, dia tidak ada have. Dia mesti dipisahkan. Sebab dia masing-masing ada fungsi sendiri. Masing-masing ada tugas sendiri. Sebab itu dia tidak boleh canggah. So I have eaten already, salah juga. I am have a teacher, salah-salah. I am have eating now, sangat salah. I am have hardworking, betul-betul salah. Jadi maksud saya have dan M atau M have tak boleh bersama-sama. Salah dari segi tata bahasa, salah dari segi bahasa. Sebab mereka sendiri ada tugas masing-masing dan mereka adalah kata kerja utama yang penting. Jadi dia tidak boleh ada lain untuk, tidak boleh ada dua utama bersama-sama. Dia pasti akan canggah. Sama ini yang ditanya oleh subscriber, bolehkah Dr. Lee he has is? Betulkah Dr. Lee? Oh salah, tak boleh. Tapi pisahkan boleh. Has sama dengan have, kepunyaan. He has a pencil, she has a pencil, it has a tail, ekor, boleh. He has eaten already, I have eaten already. She has eaten already, we have eaten already. Apabila maksud kita perkara itu sudah dibuat, boleh nampak kesan, tetapi kita tidak sebut bila perkara itu berlaku. Kita tidak sebut kemarin, kita tidak sebut 2 hari lalu, tidak. Kita tidak sebut, kita hanya cakap perkara itu sudah siap dibuat. Kemudian is, M dan A sama. M untuk I, is untuk he, she, it, A untuk you, we, they. Kalau kita gunakan is, dia ada 3 fungsi, 3 situasi yang berlainan semasa kita gunakan is. Nomor 1, kita gunakan is untuk belakangnya orang. He is a teacher, she is a woman. Tapi kalau it, bolehlah it is a house, it is a pencil, it is a camel, unta, boleh, benda, binatang dan tempat.
He is eating now. Sama juga dengan I am eating now. Sama. Untuk menunjukkan perkara itu sedang berlaku semasa kita bercakap. Maksudnya perkara itu belum habis berlaku, dia sedang berterusan. Maka kita gunakan is atau am atau a, kemudian yang perbuatan itu kita tambah ing. Jadi sama ada kita tulis now atau tidak, itu tidak penting. Pokoknya kita maksud kita kalau now sekarang, maka kita gunakan am, is atau a, dan perkataan itu kita tambah ing. He is hardworking. Hardworking ialah rajin. Rajin, malas, sibuk, gembira, sedih. Itu semua dipanggil adjektif. Bahasa Melayu, adjektif ataupun sifat nama. Gembira, sedih, sibuk itu semua. Hadapannya tulislah am, is atau a. Jadi biasanya am, is atau a digunakan untuk bersama dengan adjektif, sifat nama. Jadi kalau ada has, tak boleh ada is. Kalau ada is, dia tak boleh diikuti dengan has. Itu saja. Mereka mesti diasingkan. Sebab mereka adalah kata kerja utama. Jikalau bersama-sama dia akan canggah. Kalau dia canggah, kemalangan berlaku. Kalau kemalangan bahasa berlaku, maka salahlah. Okay? So, kalau kamu cakap he has is a pencil, salah. He has is eaten already, salah. He has a teacher, tidak betul. He has eating now, salah. He has hardworking, sangat salah. Okay, so begitulah pelajaran saya pada hari ini, pengajaran saya. Saya berharap subscriber yang bertanya saya soalan ini akan ingat bahawa kalau ada am, tak boleh ada have atau has di belakang. Kalau ada is, sama juga, tak boleh ada have atau has di belakang. Kalau ada a, sama juga, belakangnya tak boleh has atau have. Kalau ada have, belakangnya tak boleh ada am, is atau a. Kalau ada has, belakangnya tak boleh am, is, a juga. Sebab mereka masing-masing mempunyai tugas sendiri. Mereka adalah kata kerja utama. Jikalau bersama-sama, canggah dan kesalahan atau kemalangan bahasa akan berlaku. Okey, kamu faham? Jadi saya harap kamu faham dan semua subscriber saya pun faham dan tahu bahawa am, is, a sahaja, has, have sahaja. Tak boleh sama-sama. Tidak kira di depan ke di belakang, tak boleh. Okey, setakat ini sahaja. Jikalau kamu suka video saya, silalah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.